Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Zafira binti Zulkifli dari kumpulan 1.04, pelajar Diploma Pasca Siswaza Pendidikan Modkedisi Ambilan Jun 2021. Tugasan ini merupakan tugasan pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah dan saya memilih isu kemenjadian murid melalui SKPMG2 serta menghubungkan isu tersebut dengan kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Melalui perbentangan ini, saya akan menerangkan apakah itu SKPMG2 dan komponen-komponen di dalamnya. Yang kedua, saya akan memberikan penerangan mengenai kemenjadian murid yang merupakan standard 5 dalam SKPMG2 serta isu-isu yang ada padanya. Kemudian saya akan menerangkan tentang kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah dari segi konsep, matlamat, kepentingan dan objektif sekaligus menghubungkan antara isu kemenjadian murid melalui SKPMG tersebut dengan kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Akhir sekali, saya akan membentangkan beberapa dapatan yang saya perolehi hasil temu ramah pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan Islam. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam pengurusan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Bab yang pertama, apakah itu SKPMG2? SKPMG2 ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 ataupun SKPMG2 ini merupakan penggubalan semula Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 dengan penambahbaikan dan peningkatan kualiti terhadap beberapa standard. Terdapat 5 anjakan dalam SKPMG2 iaitu berorientasikan tindakan, menitikberatkan kualiti, berasaskan evidence, penekanan kepada peranan dan yang kelima, penggunaan sepanjang tahun. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 mula dilaksanakan pada bulan Mac 2017 dan ia merupakan instrumen yang diperbaharui sepenuhnya. Instrumen komprehensif ini mengandungi item-item yang berkaitan tugas pengurusan sedia ada di sekolah yang dikelompokkan dalam 5 standard iaitu kepemimpinan, organisasi, pengurusan kurikulum, kurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudacaraan dan akhir sekali kemenjadian murid. Isu yang akan kita kupas nanti adalah mengenai kemenjadian murid melalui SKPMG2 yang mana ia merupakan standard 5 dalam SKPMG2 ini. Bab yang kedua, isu kemenjadian murid melalui SKPMG2. Kemenjadian murid merujuk kepada satu tahap pencapaian yang boleh diukur dan dibandingkan. Penilaian boleh dibuat dengan pelbagai pendekatan untuk membuktikan keberkesanan proses pembelajaran dan pencapaian objektif. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu aspek sahaja, bahkan lebih tertumpu kepada perkembangan semua potensi pelajar secara menyeluruh dan komprehensif. Dalam erti kata lain, kemenjadian pelajar perlu dilihat dari semua aspek, termasuklah pencapaian akademik, kemahiran berfikir, tingkah laku, sahsiah dan kemahiran sosial secara bersama. Secara konsepnya, kemenjadian boleh didefinisikan sebagai peningkatan yang ditunjukkan seseorang dalam tindakan, pemikiran, pengetahuan, tingkah laku dan sebagainya. Justeru, konsep kemenjadian pelajar perlu dilihat sebagai satu konsep pengukuran pencapaian yang merangkumi 3 aspek asas pencapaian seperti pencapaian kognitif, efektif dan psikomotor pelajar. Pencapaian kognitif melibatkan perkembangan pengetahuan, pemikiran dan fungsi minda dalam menyelesaikan sesuatu isu atau masalah yang dihadapi. Pencapaian efektif melibatkan pembangunan diri pelajar dari segi personal, emosi, sosial dan kerohanian. Manakala pencapaian psikomotor atau tingkah laku, adab dan sahsiah melibatkan perkembangan tindak balas positif pelajar terhadap sesuatu isu atau masalah yang dihadapi. Disebabkan itu, satu bentuk pengukuran kemenjadian pelajar yang bersifat bukan akademik perlu dibangunkan sejajar dengan pengukuran tahap kemenjadian yang disasarkan.
Kemenjadian murid merupakan keberhasilan utama yang merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan holistik yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan telah diungkapkan dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia melalui 6 aspirasi murid. 6 ciri utama murid ini adalah usaha memantap dan memperkasakan lagi makna kemenjadian murid dalam FPK. 6 ciri utama murid yang dihasratkan ialah: yang pertama, murid yang mempunyai pengetahuan. Yang kedua, murid yang mempunyai kemahiran berfikir. Yang ketiga, murid yang mempunyai kemahiran memimpin. Dan yang keempat, murid yang mempunyai kemahiran dwibahasa. Dan yang kelima, murid yang mempunyai etika dan kerohanian. Dan yang keenam, murid yang mempunyai identiti nasional. Seterusnya, mari kita lihat secara detail apakah aspek dan kriteria dalam standard 5 kemenjadian murid melalui SKPMG. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Berikut merupakan aspek 5.1 dalam standard 5 kemenjadian murid dalam akademik. Berikut merupakan aspek 5.2 dalam standard 5 kemenjadian murid dalam kokurikulum. Berikut merupakan aspek 5.3 dalam standard 5 kemenjadian murid dalam SASIA. Untuk mengukur kemenjadian murid, apa yang saya perolehi ini adalah melalui buku bertajuk Melangkah ke Hadapan Gerak Kerja Profesional dan Fokus Tumpuan KPPM 2018, tulisan Amin Senin. Okey, katanya antara perkara yang perlu diberikan tumpuan tersebut ialah: yang pertama, pembelajaran berorientasikan pertumbuhan. Tumpuan pentaksiran perlu diberikan kepada pertumbuhan murid. Penumpuan perlu diberikan kepada kompetensi asas dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan spiritual. Pembangunan sahsiah dan karakter murid pula adalah melalui penerapan adab dan nilai. Ringkasnya, pengukuhan asas kemenjadian murid khususnya di sekolah rendah perlu dilakukan dalam orientasi pertumbuhan murid. KPM mungkin boleh masukkan penggunaan grade purata sekolah GPS sebagai indikator prestasi utama supaya dapat mengurangkan tekanan kepada pihak sekolah dan guru agar kita dapat memberikan fokus yang sewajarnya kepada kemenjadian murid secara lebih holistik. Yang kedua, pentaksiran dan peperiksaan. Negara kita sudah lama terikat dengan orientasi peperiksaan sehingga terdapatnya gesaan untuk keluar dari ikatan peperiksaan yang lebih banyak memberikan penumpuan kepada banyaknya A yang diperolehi murid dalam peperiksaan. Sebenarnya amalan penjurusan akademik atau kemahiran yang berorientasi peperiksaan sesuai dilaksanakan. Peperiksaan boleh menjadi antara alat pengukur kepada kemenjadian murid dan menilai murid tersebut, sama ada dia boleh bersaing secara global ataupun tidak. Yang ketiga, pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah atau PBD ini telah diperkenalkan di sekolah-sekolah pada tahun 2011 sebagai satu usaha untuk membebaskan sistem penilaian negara ini yang lebih berorientasikan peperiksaan. PBD ini merupakan instrumen untuk mengukur amalan, nilai dan kerohanian yang dipupuk dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan PBD ini lebih menyeluruh dan tidak berorientasikan peperiksaan semata-mata. Seterusnya, bab yang ketiga. Melalui bab ini, saya akan menerangkan tentang kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah dari segi konsep, matlamat, kepentingan dan objektif. Sekaligus menghubung kaitkan antara isu kemenjadian murid melalui SKPMG 2 tersebut dengan kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Falsafah pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang sistematik yang diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah, bidang-bidang di dalamnya antaranya ialah Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adab dan jawi.
Matlamat pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ke arah menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa. Kepentingan kurikulum dalam pendidikan Islam menurut Hassan Lunggulung. Kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan bakat dan potensi diri di samping menyediakan diri untuk menjalankan hak-hak kewajipan sama ada untuk diri sendiri juga untuk masyarakat. Yang kedua, membentuk masa depan yang lebih berjaya di samping memperbaiki kegagalan yang pernah dilalui sebelumnya. Yang ketiga, menyediakan diri untuk berhadapan dengan suasana kehidupan yang lebih mencabar, terutamanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Yang keempat, sebagai alat yang terbaik untuk membina masyarakat yang maju dari segi memenuhi tuntutan dunia dan juga tuntutan akhirat. Antara objektif kurikulum pendidikan Islam ialah memperkukuhkan kemahiran membaca, memahami, menghafaz ayat-ayat Al-Quran, menghayati serta mengamalkan isi kandungan dalam amalan kehidupan harian. Objektif pendidikan Islam yang seterusnya ialah memperkukuhkan dan mempertingkatkan amalan ibadat solat dan ibadat-ibadat lain serta ke arah memahami konsep ibadat dan mengamalkannya dengan betul dan sempurna. Kurikulum pendidikan Islam menekankan dan menumpukan tentang ibadat solat kerana ia merupakan tonggak kepada ibadat-ibadat yang lain. Selain itu, objektif kurikulum pendidikan Islam juga adalah untuk memperkukuhkan pegangan akidah Islamiah dan mengaitkan konsep tauhid dalam keseluruhan aspek kehidupan. Pendekatan Islam amat menekankan kepada penanaman akidah. Ini kerana akidah merupakan teras Islam yang utama. Selain daripada itu, selepas mempelajari kurikulum pendidikan Islam, murid akan dapat memahami, menghayati hadis-hadis Rasulullah, mengambil pengajaran dan meneladani sirah Rasulullah dan para sahabat juga tamadun Islam supaya mereka dapat mengambil iktibar dan mengamalkan ajaran Islam sebagai satu cara hidup. Kemudian, murid dapat membina kepribadian serta mengamalkan akhlak mulia, sifat-sifat yang terpuji dan menghindari sifat-sifat yang tercela. Isu kemenjadian murid dalam kurikulum pendidikan Islam. Isunya terdapat dalam kaedah pengajaran dan kaedah penilaian. Kurikulum pendidikan Islam perlu dinilai semula oleh pakar-pakar pendidikan Islam. Kandungan mata pelajaran, kaedah pengajaran dan teknik penilaian perlu dibuat kajian, diolah serta difikirkan cara yang terbaik dalam mencorakkan semula kurikulum pendidikan Islam. Kaedah pengajaran kurikulum pendidikan Islam kurang membimbing murid untuk berfikiran kritis, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara analisis. Kaedah penilaian yang digunakan untuk menguji prestasi pelajar sebenarnya lebih berbentuk exam oriented dan mengabaikan perkembangan rohani dan akhlak pelajar. Oleh itu, keberkesanan pengajaran dan kepentingan penghayatan perlu diberi keutamaan dalam kurikulum pendidikan Islam ke arah membentuk satu generasi umat yang berilmu, beramal dan bertakwa setanding dengan pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik. Kita sebagai khairul ummah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110 yang bermaksud kamu adalah umat yang terbaik. Seterusnya, dapatan temu ramah yang dilaksanakan dalam pihak yang bertanggungjawab dalam pendidikan Islam ini. Dua individu ini merupakan individu yang bertanggungjawab menguruskan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Sesi temu ramah Pegawai BPI KPM Ustazah Noraizan binti Mohsin. Kami seramai 10 orang pelajar bukan sahaja menemu ramah Pegawai BPI KPM, malah kami turut menemu ramah Encik Ashraful Adli bin Satimin, Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Klang. Kemenjadian murid merupakan indikator kejayaan bagi sesebuah sekolah. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2011 telah menginspirasikan bahawa di akhir persekolahan, murid telah menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran berfikir, menguasai dua bahasa, kemahiran kepimpinan, identiti nasional dan etika dan kerohanian. Bagi menghasilkan kemenjadian murid yang holistik ini, memerlukan kerjasama yang melibatkan semua unit di sekolah, sama ada pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum,
kurikulum, pengurusan core kurikulum dan pengurusan hal ehwal murid. Guru memainkan peranan yang berkesan bagi menyemai dan menanamkan nilai-nilai murni sebagai langkah membentuk dan melahirkan masyarakat yang seimbang secara holistik. Segala transformasi pendidikan negara hanya dapat direalisasikan menerusi ejen perubahan yang digelar sebagai pendidik di mata dunia. Diharapkan kita semua bersama berganding bahu, membantu, membentuk, melahirkan murid yang cemerlang dalam semua aspek. Kemenjadian murid adalah matlamat yang utama sekarang kerana kita bukan sekadar mahu melahirkan murid yang menguasai akademik semata-mata, tetapi menguasai, memahami, mengamalkan dan menyampaikan apa yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana telah menonton sehingga ke penghujungnya. Sekalung penghargaan buat pensyarah yang telah mengajar subjek ini, juga buat rakan-rakan yang telah turut membantu bagi menjayakan kerja kursus ini.